Pada hari ini dalam tahun 1999, Istiadat Pertabalan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-11 diadakan dengan penuh adat istiadat di Balai Rong Seri Istana Negara, Kuala Lumpur. Surat pengisytiharan pelantikan baginda telah dibacakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad sejurus selepas baginda bersemayam di singgasana. Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj selepas itu dipersembahkan dengan keris kerajaan yang kemudiannya dihunus dan dicium oleh baginda. Istiadat gilang gemilang ini turut disaksikan oleh div-div kehormat dari dalam dan luar negara. Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong oleh Raja-Raja Melayu pada 26 April 1999 bagi menggantikan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman yang tamat pemerintahan pada 25 April 1999. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarif Islam, pastinya anda sedang menonton Lensa IPT tepat jam 9 malam. Kita akan bersiaran di saluran berita RTM. Kita akan bersiaran juga di RTM Klik. Nak senang, nak mudah, tonton saja kami di Facebook Live Lensa IPT. Ataupun ikuti saja kami, follow saja kami di Instagram, di Facebook Lensa IPT supaya anda dapat mengikuti perkembangan kami di media sosial. Pastinya kami akan update, akan mengemas kini setiap minggu siapa yang kami akan jemput dan topik apa yang akan kami bawakan kepada anda. Dan pastinya hari ini kita akan berbicara dua topik. Satunya berkenaan dengan PDP pasca pandemik dan yang kedua adalah berkenaan dengan pengantarbangsaan pendidikan di IPT. Dan ada dua perkara yang saya ingin kongsikan kepada anda. Bermula 12 tengah hari 25 September. Ini hari yang penting sebab anda boleh menyemak keputusan UPU online selepas lepasan STPM dan Staraf. Dan juga tahukah anda boleh layari rumahsiswa.mohi.gov.my. Dan pastinya dua perkara ini kita akan menjadikan perkara yang kepada anda untuk lebih peka, dan juga rumah sewa siswa ini adalah untuk anda tahu bilik rumah sewa yang anda boleh dapat sekitar kampus anda untuk anda menyewa bagi kemudahan anda ketika belajar di pengajian tinggi. Apapun, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia saya ucapkan buat semua penonton yang saya kasihi sekalian. Ukur baju di badan sendiri merupakan salah satu peribahasa Melayu yang sering digunakan bagi menasihati seseorang individu. Selain itu, peribahasa ini turut boleh diterjemah dalam konsep perbelanjaan, iaitu haruslah kita berbelanja secara berpatutan dengan kemampuan diri sendiri. Pada slot Vitamin Minda kali ini, saya ingin membawa penonton sekalian mendalami maksud ukur baju di badan sendiri dalam konteks pengurusan kewangan peribadi dalam kalangan mahasiswa. Golongan mahasiswa memerlukan wang bagi menampung kos pengajian dan sara hidup mereka yang semakin meningkat pada masa kini. Antara kos yang perlu ditanggung ialah kos pengangkutan, pakaian, buku, makanan dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, amatlah penting bagi mahasiswa untuk memantau corak perbelanjaan supaya tidak timbul pembaziran dan berhutang. Serikali tular di laman sosial kenaan cerita yang memberikan tauladan buat kita semua berkaitan gaya hidup segelintir mahasiswa yang berbelanja mewah, ibarat tidak mengukur baju
mengikut badan sendiri. Ada yang sanggup berlapar untuk membeli telefon bimbit mewah agar dirinya setaraf dengan rakan sekeliling. Ada pula yang berbelanja untuk pakaian, kasut serta aksesori yang berjenama bagi menampakkan diri mereka mengikut arus trend semasa. Oleh hal yang demikian, amatlah penting untuk golongan mahasiswa cakna akan pengurusan kewangan yang bijak. Di sini, saya ingin berkongsi tips mudah menguruskan kewangan dengan bijak. Tips pertama, mahasiswa boleh menyediakan bajet mingguan atau bulanan yang merangkumi aspek perbelanjaan seperti makanan, minuman, keperluan pembelajaran dan perbelanjaan lain. Dengan ini, mereka dapat membuat perbandingan antara jumlah anggaran dan jumlah perbelanjaan sebenar. Yang kedua, mahasiswa boleh membuat senarai barang sebelum membeli barangan keperluan. Cara ini boleh mengubah gaya berbelanja dan dapat membezakan di antara kehendak dan keperluan bagi memastikan mahasiswa berjimat cermat dalam perbelanjaan. Akhir sekali, amalan menabung haruslah diterapkan dalam kalangan mahasiswa. Wang yang disimpan dapat digunakan bagi perbelanjaan kecemasan. Usahlah dipegang omongan biar papa asal bergaya yang jelas sekali memberi impak negatif kepada diri anda semua. Amalkan bersederhana dan jadikan amalan pengurusan kewangan yang bijak sebagai budaya dalam hidup anda. Sekian sahaja perkongsian saya dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua kembali. Antara amalan utama dalam menghubungkan institusi pendidikan atau institusi pengajian tinggi dengan institusi luar negara adalah melalui perjanjian persefahaman di mana ia secara langsung akan membuka lebih banyak kolaborasi bagi para pelajar dan staf dalam menganjurkan program-program pengantarabangsaaan selain dapat mempertingkatkan reputasi universiti di persada antarabangsa. Jadi untuk bercakap berkenaan dengan pengantarabangsaaan pendidikan di institusi pengajian tinggi, kita bersama dengan Profesor Dr. Nurhaniza Sharmin, menjalankan tugas pengarah UTM International Universiti Teknologi Malaysia, merangkap Timbalan Pengarah Eksekutif Asia Technological University Network, dan juga kita bersama dengan Cik Syaza Soraya Sauli, pelajar PhD Psikologi Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, merangkap jawatankuasa pelaksana ATU Net Student Leader Forum 2022. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau kita tengok topik ini, topik yang agak besar, antarbangsaan pendidikan di IPT. Mungkin sebagai mukadimahnya, Prof boleh terangkan apa peranan UTMI dalam pengantarbangsaan pendidikan di IPT, khususnya di UTMI? Okay, Syarul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas peluang untuk berkongsi mengenai pengantarbangsaan di institusi pendidikan khususnya iaitu Universiti Teknologi Malaysia. Jadi antara peranan pejabat saya iaitu UTM International ialah untuk menghubungkan seperti yang Syarul sebut tadi, institusi pendidikan di negara Malaysia ini dengan institusi luar negara supaya program-program yang kita jalankan bukan hanya di peringkat kebangsaan tetapi mendedahkan juga pelajar kita ke peringkat antarabangsa. Ya. Terutamanya pelajar-pelajar kita yang tak dapat belajar di luar negara. Jadi mereka dapat didedahkan oleh dengan pelajar-pelajar di luar negara lah. Jadi bukan hanya kepada pelajar, kolaborasi antara staf, penyelidik dan sebagainya juga akan diperluaskan lagi ke luar negara. Jadi itu antara peranan utamalah pejabat di international. Jadi bagi menyokong usaha libat sama universiti dengan institusi luar negara, UTM International juga bertanggungjawab untuk merangka pelan dan strategi. Macam mana kita nak melibatkan bukan sahaja staf tapi pelajar juga di peringkat pengantarbangsaan. Baik. Jadi ATU Net, betul ya? Ya. Okey, ATU Net ni sebenarnya apa, Prof? Jadi ATU Net ni ataupun nama penuhnya ialah Asia Technological University Network. Okay. Jadi dia satu network iaitu jaringan yang ditubuhkan pada tahun 2016 di UTM. Jadi UTM sebagai sekretariatnya dan juga pengurusi kepada ATU Net
ini, iaitu kita mempunyai universiti yang menjadi ahli, dan keahlian kita pada masa ini ialah seramai 30 universiti daripada 10 buah negara. Jadi kita dengan rakan strategik ini kita boleh adakan pelbagai program yang melibatkan keseluruhan warga universiti di 30 buah universiti ini. Jadi ada 10 buah negara 10 buah negara. Asia, Indonesia. Di Asia, Malaysia, Indonesia, Brunei, Filipina, Vietnam, Thailand, Jepun, Bangladesh, Pakistan dan India. Wow. Banyak. Baik, tadi di awal tadi kita ada sebut berkenaan dengan Syazah sendiri seorang kita kata pengarah bagi ATU Net Self. ATU Net Self ataupun ATU Net Student Leader Forum 2022. Jadi apa sebenarnya program ni yang Syazah boleh terangkan kepada kita? Terima kasih Syarul. Untuk ATU Net Self ataupun ATU Net Student Leader Forum 2022 ini adalah merupakan salah satu daripada usaha ATU Net sendiri dalam menyediakan sebenarnya platform kepada pertama pemimpin-pemimpin pelajar negara-negara anggota tadilah kalau kita lihat dari 30 buah universiti dan juga kepada belia di luar sana untuk mereka berkongsi pendapat secara sihat. Kerana dalam lapangan tersebut atau platform tersebut kita akan membicarakan isu-isu kemasyarakatan dengan lebih kritis dan kreatif. Kalau dulu sebelum COVID-19 mungkin ia agak tersekat kerana kita perlu secara fizikal pergi ke sana, tetapi selepas COVID-19 dengan adanya platform online ataupun secara atas talian kita mampu untuk mengumpulkan negara-negara ataupun universiti anggota tersebut untuk bersama-sama mahasiswa kita di Malaysia berbicara tentang isu-isu kritikal. Baik, ini bukan sahaja terhad kepada pelajar ya Prof, ia juga terhad kepada staf. Sebenarnya kita sebut pasal ATUNet tadi, Asia Technological University Network. Jadi tahun ini saja kita ada 10 jenis program yang melibatkan pelbagai lapisan staf dan pelajar. Sebenarnya ATUNet Self ni ialah kali ketiga kita anjurkan dan oleh kerana dia bermula semasa pandemik, jadi kali ketiga secara atas talian. Kita harapkan kita dapat menjalankan tahun depan secara fizikal lah atau hybrid. Jadi pada kali ini kita mengambil langkah yang pembaharuan, iaitu kita berkolaborasi dengan UTM Toastmasters Club. Jadi keseluruhanlah program ini sama-sama kita anjurkan bersama-sama pelajar. Jadi UTM Toastmasters Club walaupun dia terdiri daripada staf UTM dan pelajar PhD. Jadi mereka lah antara orang kuat lah di bawah ATUNet Self ni. Jadi ini kali pertama Syazah di bawah ATUNet. Betul. Saya sebenarnya daripada UTM Toastmasters Club dan sinergi antara UTM Toastmasters Club dan juga ATUNet pada kali ini kita cuba bawakan kelainan ataupun keunikan untuk ATUNet Self 2022. Jadi apa perbezaan di antara yang dulu dan juga yang sekarang yang dapat Syazah boleh kongsikan sikitlah kepada kita? Okey, menarik sebenarnya soalan Syairul tu. Okey, baik. Saya suka untuk mengetengahkan pertama adalah daripada segi tema sendiri. Kerana pada tahun ini kita disebabkan ada mungkin kelumpungan daripada segi kita lihat kalau dulu sepenuhnya diuruskan oleh ATUNet. Dan kali ini bila kita membawa masuk UTM Toastmasters Club dan kita juga ada sokongan penuh daripada UTM Career Center, kita ada sokongan penuh daripada bahagian Student Affair, kita merasakan bahawasanya bermaksud di sini kita perlu menampilkan pertama kepimpinan dan kedua adalah komunikasi. Dari segi pemilihan tema itu sendiri, kepimpinan dan komunikasi ini kita cuba garap dalam bentuk Sustainable Development Goals, iaitu satu daripada matlamat pembangunan mampan 2030 UNESCO. Kita cuba bawakan mereka pemimpin mahasiswa dan juga orang-orang industri sebenarnya Syarul. Okey, itu keunikan kedua. Yang mana jika yang lepas-lepas kita hanya memanggil pertama pemimpin-pemimpin pelajar Prof kan? Tetapi kali ini kerana ada satu isu mengatakan adakah apa skill ataupun kemahiran pelajar ini tak match dengan industri. Kita merasakan apa kata kali ini kita cuba bawakan orang-orang industri untuk masuk duduk semeja dengan pemimpin-pemimpin mahasiswa, kita membicarakan tentang bagaimana kepimpinan dan bagaimana komunikasi itu mampu digarap dan menjalinkan satu hubungan yang sangat sihat antara pemimpin pelajar, belia dan juga orang-orang industri, Syairul. Baik. Saya rasa di ATUNet ni satu
program yang sangat baik, Prof. Dan kalau kita ikutkan isi-isinya, pengisiannya juga perlu menjadi baik untuk menjadikan program itu sangat baik. Jadi apa antara kerjasama libat urus antara mungkin universiti dan juga industri untuk menjadikan ATUNet ini bukan sahaja sebagai sebuah program di universiti, tapi sebagai sebuah program yang melahirkan graduan untuk ke industri? Maksud Syarul ATUNet self lah, program. Jadi sebelum tu mungkin saya boleh tambah sedikit perbezaan yang sebelum ini. Jadi pada kali ini, itu hari Khamis depan 29 hari bulan, kita akan adakan program ni sepanjang daripada pagi 10 pagi sehingga petang, hingga 5 petang. Jadi sebelum ni kita buat dengan masa yang lebih singkat lah, tapi kali ini kita bukan sahaja ada panel di sebelah pagi iaitu pengucap tama yang Syaza ada sebut tadi terdiri daripada industri. Di sebelah petang pula kita ada forum. Forum yang melibatkan pelajar-pelajar ataupun daripada mahasiswa universiti dari ATUNet network tu, dan juga kemudiannya daripada UTM Toastmasters, International Toastmasters International. Bermaksud kelab Toastmasters dari pelbagai negara. Jadi kita harapkan akan adalah selepas ini komunikasi antara mereka, bukan sahaja terhenti di setakat forum ini, tapi pendedahan pelajar kepada industri selepas mereka bergraduan. Itu antara objektifnya lah. Okey, baik. Jadi menjelang daripada kepada ATUNet yang kita dapat lihat tadi, posternya sudah dimainkan. Apa antara persiapan Syaza menjelang daripada program tersebut? Alright. Jika kita lihat sekarang kita sudah mendapatkan persetujuan daripada kita punya panel, pengucap tama dan juga panelis kita dalam sesi kedua di sebelah petang, dan kita mengharapkan mereka untuk menguar-uarkan kepada mahasiswa-mahasiswa lain di universiti masing-masing dan juga belia di luar sana. Sebab ada yang bertanya, Syairul, adakah program ini untuk mahasiswa IPT saja? Adakah program ini untuk di Malaysia saja? Saya katakan tidak. Sebenarnya kita mahukan penyertaan dengan lebih ramai kerana dalam sesi pengucap tama dan juga diskusi di bahagian petang, sebenarnya kita membuka sesi Q&A. Kita inginkan interaksi dua hala antara panel dan juga antara penonton. Dan ada juga soalan yang dikemukakan oleh guru-guru. Adakah pelajar sekolah menengah boleh menonton? Dan saya ingin mengesyorkan ia. Ini adalah salah satu platform bagi mereka memberi nilai tambah sebenarnya kepada diri mereka dalam memahami Sustainable Development Goals dan juga bagaimana mereka boleh adapt komunikasi dan juga kepimpinan ni dalam diri mereka sedari daripada usia muda. Baik, sebenarnya menarik kalau kita nak bincangkan lagi berkenaan dengan ATUNet 2022 ni, tapi kita nak berehat seketika, kita nak tonton dulu satu cerita Sajak dari Anak. Kita saksikan. Emak dan bapa, hari ini ku buktikan titik pelumu tidak ku basirkan. Segulung sijil bakal ku genggam sebagai tanda pengorbananmu tidak ku siakan. Segala ilmu yang telah diajarkan, segala pengalamanmu yang telah ditunjukkan, segala keringatmu yang telah dititiskan, akan kujadikan sebagai pedoman, akan kubawa dalam ingatan. Pentas di hadapan akan menjadi saksi, segala usahamu berbuah hasil. Ku amat berharap berkat darimu agar hidup yang bakal ku tempuhi menjadi senang dan mudah diharungi. Usahlah risau akan diriku, walaupun kita akan berjauhan demi mengharungi cabaran di hadapan. Emak dan bapa
sentiasa dalam ingatan. Takkan ku lupa tanggungjawabku untuk membalas segala pengorbananmu. Telah tiba masa untukku. Sekarang giliranku untuk menjagamu. Maafkanku jika ada kekurangan. Bimbinganmu masih ku perlukan. Emak dan bapa, walau di matamu anak ini telah berjaya, tapi percayalah, anak ini masih anak manjamu. Baik, kita bersua kembali masih lagi dalam topik pengantarabangsaaan pendidikan di IPT. Tadi kita terhenti berkenaan dengan ATU Net Self 2022 dan kali ini kita nak cerita pula berkenaan dengan pengantarabangsaaan pendidikan di UTM sendiri. Macam mana, Prof? Okey, Syarul, sebenarnya di UTM kita ada menyediakan program-program khusus kepada pelajar dari segi mobility dan di bawah program mobility ini pelajar ada peluang untuk keluar negara. Baik. Dari segi pertukaran pelajar untuk satu semester sehingga 2 semester sehingga setahun. Baik. Di mana mereka boleh mengambil semester tersebut di universiti yang ada beberapa persamaan dengan UTM dan kerjasama dengan UTM, ataupun mereka pergi sesingkat beberapa minggu sehinggalah 1 tahun di luar negara. Di bawah juga program-program lain seperti persidangan antarabangsa ataupun mereka melakukan penyelidikan di negara luar. Jadi pelajar-pelajar penyelidikan juga berpeluang menyertai di luar negara lah. Jadi walaupun lawatan yang singkat pun kita ada program tersebutlah di UTM. Menarik. Ya. Jadi maksudnya tak tertakluk kepada satu fakulti sahaja. Bukan, memang keseluruhannya. Kalau boleh kita nak mendedahkan seramai pelajar UTM yang mungkin untuk keluar negara. Tapi mungkin kalau kita tak dapat pun kita bawa pelajar mobility ke dalam UTM. Jadi dengan lebih daripada kita ada lebih daripada 1,000 institusi di seluruh negara yang menjadi partner strategik UTM lah. Baik. Di bawah memorandum persefahaman mungkin dalam 300 dan lain-lain di bawah network seperti ATUNet. Jadi pelajar di luar negara akan datang juga ke UTM dan mereka akan bertemu dan berinteraksi dengan pelajar-pelajar kita di UTM. Jadi kita namakan dia internationalization at home lah. Jadi pengantarbangsaan di tempat sendiri. Okey, baik. Kita nak balik semula kepada ATUNet Student Leader Forum ataupun ATUNet Self 2022. Tadi kita dapat lihat poster yang telah dimainkan. Mungkin kita boleh mainkan balik poster tersebut sebab Syaza ada benda nak diterangkan berkenaan dengan ATUNet Self 2022. Mungkin boleh cerita sikit antara latar belakang keynote speaker siapa? Betul. Okay, terima kasih Syarul. Tak kenal maka tak cinta kan? Jadi kita cuba kenalkan siapakah sebenarnya barisan keynote speaker dan juga mungkin para panelis kita untuk hari Khamis minggu hadapan. Lagi seminggu lagi lebih kurang. Jadi untuk pengetahuan Syarul, panelis speaker dan juga pengucap utama ini sebenarnya kita dapatkan mungkin cadangan daripada pertama UTM Career Center, yang kedua daripada bahagian Hal Ehwal Pelajar UTM dan yang ketiga sokongan penuh daripada Institut Dato' An. Kita boleh lihat yang untuk sesi pertama poster sebelumnya tadi, antara orang-orang kuat industri yang kita cuba bawa masuk dalam ATUNet Self Student Leader Forum 2022 ini adalah mereka yang terlibat aktif ataupun memang bekerja dalam industri tersebut. Orang muda, contohnya kita ada Encik Safwan Zahari daripada MBIP, kita ada Miss Aisyah Shakirah daripada Internet Society USA, headquartered di USA, kita ada Cisco, Regional Manager di bahagian Asian, dan juga kita ada lagi daripada Decathlon. Dan untuk pelajar pula untuk sesi yang petang, kita ada 2 diskusi forum. Kita ada pemimpin pelajar daripada universiti anggota ATUNet sendiri. Itu adalah antara panel untuk
di sebelah petang kita ada daripada UiTM, kita ada daripada Brunei, daripada India dan juga daripada Filipina. Ini untuk ATUNet members kan. Dan satu lagi sesi daripada Toastmasters International juga kita bawakan daripada Malaysia, daripada Maldives, daripada Brunei dan juga Singapura. Jadi saya ingin mengajak kepada semua mahasiswa di luar sana dan juga belia di luar sana, jangan lepaskan peluang kerana program ini percuma. Di atas talian saksikan ATUNet SAF 2022 secara langsung. Ada Q&A insya-Allah pada hari kejadian. Jadi anggaran Syazah, berapa ramai yang akan berada di sana? Kita mengharapkan seramai yang boleh kerana dia di atas talian kan Syairul. Jadi kita mengharapkan mungkinlah sekarang kita dah menerima lebih kurang 300 pre-registered partisipan. Kita mengharapkan satu angka yang besar insya-Allah. Semoga memberi manfaat kepada semua mahasiswa di luar sana dan juga belia. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Prof, kita nak tanya juga macam mana sebenarnya kami ingin dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan ATUNet Self 2022 dan juga program-program lain di UTM International mungkin. Bagi ATUNet Self, kita ada website bagi ATUNet Self. Jadi ATUNet Self atunet.org/self 2022. Itu untuk yang seperti terpapar di laman web ATUNet. Dan juga kita ada Facebook. Semua orang perlulah mengikuti Facebook ni. Sekarang juga ATUN Network. Ataupun ada lagi soalan-soalan yang ingin ditanya, boleh terus email kami kepada atunet@utm.my. Dan selain daripada ATUNet Self, jika sesiapa pun ingin mengikuti pelbagai program, sebab sekarang selepas pandemik kita banyak buat program di atas talian, jadi mereka boleh mengikuti program kami di laman web UTM International. Jadi www.utm.my/international ataupun di Facebook UTM International. Like juga. Follow, like, share. Okey, baik. Jadi UTM International tu, Prof, maksudnya pelajar UTM sendiri ataupun yang luar perlu ambil kursus di UTM jugalah ya? Ya, jadi di program-program pengantarbangsaan lah di bawah UTM International meliputi selain daripada bahagian mobility staff dan sebagainya, khas untuk pelajar. Pelajar perlu mengisi borang lah untuk apply untuk memohon untuk keluar negara. Ada juga program-program yang mendapat penajaan penuh dari rakan kita di luar negara. Contohnya program Erasmus daripada Eropah. Di pelajar-pelajar kita ditaja untuk berada satu semester di negara luar. Baik. Jadi kita nak dengarkan suara terakhir daripada Syazah ini sendiri berkenaan dengan mungkin ada harapan, ada nasihat, ada mungkin nak ajak orang ramai penonton Lensa IPT di luar sana untuk sertai ATUNet Self 2022 ini sendiri. Okey, terima kasih Syarul. Baik, ayuh semua mahasiswa di mana saja anda berada dan semua belia di luar sana, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam ATUNet Student Leader Forum 2022 yang akan berlangsung pada hari Khamis ini di atas talian. Jadi inilah masanya untuk anda berinteraksi secara terus dengan para panelis dan juga keynote speaker ataupun pengucap utama kita, kerana kita tak ingin benda ini berakhir satu hari saja. Kita mengharapkan dia berterusan dan memberi impak kepada institusi dan juga kepada negara Malaysia, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada Profesor Dr. Nurhaniza Sharmin menjalankan tugas pengarah UTM International Universiti Teknologi Malaysia dan juga kepada Syazah Soraya Sauli, pelajar PhD Psikologi Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Kita berkenaan dengan pengantarbangsaan pendidikan di IPT. Walau bagaimanapun, kita ada satu lagi slot yang kita bincangkan kepada anda berkenaan dengan PDP pasca pandemik. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Orang kurang upaya adalah mereka
Mak ingat tak masa kita susah dulu? Kena halau dari rumah sebab tak mampu bayar sewa. Sedih kan masa tu, Mak? Tak apalah, Ros. Setiap ujian tu pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang penting kita sabar. Memang dari dulu lagi, impian Ros nak tengok Mak happy bila pindah rumah baru. Mak dah selesa dah nyewa kat rumah flat kita tu. Lagipun rumah ni cantik, luas. Mesti mahal. Nanti bolehlah Mak masak dengan selesa kat rumah baru. Surau, ruang rekreasi, makin bumbung lagi. Rumah ni ada 3 bilik tidur dengan 2 bilik air tau. Harap-harap Mak sukalah. Wah, besarnya Ros rumah ni. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih. Sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Baik, kalau kita nak bezakan situasi dulu dan kini daripada tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang pertama sehinggalah ke hari ini, kalau kita dapat bezakan banyak kelonggaran yang diberi oleh kerajaan. Kalau dulu PKP 1 memang sangat ketat, nak keluar rumah pun susah. Tapi sekarang banyak kelonggaran sudah diberikan dan alhamdulillah, tapi persoalannya PDP, pembelajaran dan juga pengajaran dalam tempoh pasca pandemik itu yang menjadi persoalan kita pada hari ini. Jadi kita adakan topik PDP pasca pandemik. Kita akan bersama dengan Dr. Ahmad Firdaus Arham, Timbalan Pengarah Kepimpinan Hal Ehwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan juga Syarul Amin Ismail, Ketua Pemudah Cara Mahasiswa UKM sesi 2022-2023. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Doktor. Sihat, Syarul? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nak tanya juga student-student kat UKM sihat ya? Saya dah tak sabar nak tunggu mereka balik ke UKM. Itu yang penting. Jadi kalau kita ikutkan pasca pandemik ni sebenarnya banyak yang kita boleh tackle, kita bincangkan pada hari ini, tapi kita nak cerita berkenaan dengan pembelajaran juga pengajaran tu macam mana persiapan? Pensyarah dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Firdaus bin Haji Arham, Timbalan Pengarah Kepimpinan Pusat Hal Ehwal Pelajar di UKM. Yeah. Terima kasih Syairul dan terima kasih kepada Lensa IPT. Okey. Untuk berbalik kepada persoalan kita kan, okey, bila kita bercerita tentang bagaimana landscape PDP ketika COVID-19, ianya lebih bertukar secara 360 darjah. Okey, walau bagaimanapun kita perlu mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh pendidik, terutamanya pensyarah-pensyarah maupun guru-guru di sekolah, kerana mereka ni juga boleh kita gelarkan sebagai frontliner yang memperjuangkan nasib pelajar-pelajar kita walaupun dilaksanakan PDP tersebut secara atas talian. Yeah. So kalau kita lihat ketika pandemik itu sendiri, pelajar-pelajar hanya berada di rumah semata-mata dan kita sebagai pensyarah melaksanakan tugas dengan begitu dedikasi untuk memastikan anak didik kita, okey, anak-anak pelajar kita tidak tertinggal walaupun seinci lah, okey, kiranya. Dan pada awal Mac 2022, alhamdulillah kerajaan telah memberikan sedikit ruang kepada IPT untuk membawa masuk pelajar-pelajar secara berperingkat. Ketika
itu di universiti, terutamanya di Universiti Kebangsaan Malaysia, kita beri ruang kepada pelajar-pelajar untuk belajar secara hybrid ataupun di atas talian. Mereka boleh memilih sama ada mereka belajar di rumah dan tidak perlu pulang ke kampus. Okey, ketika itu keadaan agak sunyi juga seperti biasa. Betul. Dan ada juga yang memilih untuk balik ke kampus sebab mungkin ada masalah capaian internet dan sebagainya. Dan tetapi masih lagi kami tak berjumpa dengan mereka. Betul. Okey, dan kemudiannya pada kali ini untuk semester yang akan datang, kita sebenarnya sangat teruja. Saya menantikan sangat-sangat ni. Okey, Syarul ni pun merupakan saya punya pelajar. Alamak. Okey, 2 tahun lepas di Pusat Pengajian Citra saya tak jumpa dia. Tapi kiranya baru dia pulang balik ke kampus dan kemudiannya saya dapat berjumpa dengan dia dan saya tak sabar sebenarnya nak jumpa pelajar-pelajar saya. Saya nak berada di dewan kuliah. Bukan lagi saya duduk di skrin semata-mata, tak nampak pelajar kita kan. So saya nak berada di depan mereka di dalam kuliah untuk mengajarlah. Dan saya kira bukan setakat saya sebagai seorang pensyarah UKM yang ternanti-nanti, saya boleh jaminlah okey, seluruh pendidik terutamanya pensyarah-pensyarah di universiti awam maupun swasta sedang menantikan kehadiran pelajar-pelajar lama dan juga pelajar-pelajar baharu untuk hadir dan belajar secara bersemuka dan merasai nikmatnya, seronoknya belajar di kampus. Betul. Baik, semangat tu dah terasa. Tapi kita bawakan keterujaan tu sebelum masuk kelas. Syarul dah hadir dengan studio dekat doktor hari ini. Jadi Syarul, kalau doktor dah teruja, Syarul macam mana? Teruja ke ataupun rasa macam malas ni nak masuk kelas dah? Okey, jujurlah. Terima kasih Syarul. Saya jujur ni. Nak jujur. Okey, sebenarnya pembelajaran online sebelum ni waktu pandemik, dia agak sukar bagi saya lah. Bagi saya personally, dia agak sukar kerana bila berhadapan dengan hanyalah monitor ataupun laptop saja ni, dia macam-macam cabaran ada. Betul. Dengan katil dekat sebelah, lepas tu dengan rangkaian internetnya yang sukar untuk dicapai dan sebagainya. So dia agak sukar. Tapi saya bila nak mulakan semula, bila universiti kata dah boleh, pelajar-pelajar dah boleh masuk ke IPT semula, boleh belajar secara fizikal, saya rasa bukan saya seorang, kawan-kawan saya yang lain pun teruja dan kita memang nak masuk ke kampus semula. Sebab apa? Di kampus ni lah kita banyak kenangan dan juga boleh bersama dengan kawan-kawan. Kalau nak study group, kita ada satu tempat untuk study group. So banyak perkara yang kita boleh lakukan bersama. Bila kalau online ni, dia macam nak jumpa pun kena juga di Google Meet, kena Zoom meeting. So dia agak sukar lah. Dan masing-masing pun ada komitmen masing-masing. So bila semua dah masuk ke kampus, masing-masing boleh berjumpa, nak belajar lebih mudah. Dan apabila berjumpa dengan pensyarah sendiri ni lebih mudah. Komunikasi dua hala tu lebih lebih teratur dan juga saya rasa sesi pembelajaran tu lebih efektif berbanding daripada sistem online. Itu daripada. Jadi terima kasih Syarul. Saya pun sebenarnya menantikan semester depan untuk masuk secara fizikal di dalam di Dewan Kuliah. Doktor, mungkin dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP itu, mungkin kita nak cerita dulu, kita nak menyingkap dulu di zaman PKP 1, PKP 2, PKP 3, mungkin waktu tu semua perlu kita adakan secara dalam talian. Jadi apa antara momen lah kita nak dengar daripada doktor yang rasanya momen yang paling tertekan untuk nak handle pelajar, untuk nak masukkan dengan silibus ni lagi, macam mana tu? Okey. Sebenarnya kita tidak duga perkara ini berlaku. Betul. Dan kita kena duduk di rumah semata-mata. Okey, dan ketika ini momen yang paling saya rasa semua pensyarah-pensyarah maupun pendidik di sekolah merasakan bebanannya bagaimana nak mengajar secara atas talian. Okey, bagi saya mungkin dalam umur yang 30-an ni saya masih lagi boleh guna Zoom meeting, saya boleh pakai MS Team, saya boleh pakai Google Meet dan sebagainya. Tetapi bagi mereka yang mungkin usianya lebih banyak daripada saya, terkira-kira bagaimana cara yang paling tepat nak guna, macam mana nak tunggu dan sebagainya. Dan terasa diorang. Terasa. Tengok sebab kita memahami, tetapi kami di UKM, terutamanya di fakulti saya, Pusat Pengajian Citra, kita membantu antara satu sama lain. Kita pastikan supaya anak didik kita tidak tertinggal walaupun seinci, macam yang saya cakap tadi.
tadi. Yang paling penting sekarang ni boleh katakan yang paling tertekan bila kita nak pastikan pelajar-pelajar memberikan tumpuan. Dan bila di dalam skrin ni Syairul, kita tak tahu pelajar ni faham ke tidak. Betul. Okey, ada kalanya dengar ke tidak. Mungkin kameranya buka kan. Okey, dia pandang kita ni kan. Tak poster. Syairul cakap mungkin tertidur. Mungkin dia tertidur. Dia selalu buat. Kan? Betul tu. Lepas tu, itu antara momen-momen yang saya rasa sebagai seorang pendidik, saya rasa lebih bersemangat. Betul. Kiranya macam inilah cabaran sebab saya dah memilih laluan akademik ini untuk membantu pelajar-pelajar walaupun sukar dan bagaimana sekalipun, walaupun kita duduk di rumah walau bagaimanapun, kita kena pastikan pendidikan itu perlu diutamakan dan pelajar-pelajar saya adalah nombor 1 di hati saya. Alamak. Cair yang tengah tengok sekarang ni. Betul tu. Syarul, kita nak tanya juga. Sebut Syarul ni kekok pula. Nama sendiri pun Syarul juga. Lebih kurang. Syarul, kita nak tanya juga. Pada momen PKP tu kan, mungkin ada sekelompok student yang katanya mudah, Doktor. Sebab katanya bila online ni, belajar dalam talian ni, tak payah mandi pun tak apa masuk kelas. Itu rahsia lah. Itu rahsia kita lah kan. Tak payah mandi pun tak apa, boleh masuk kelas. Tapi kalau PDP secara fizikal ni, dia perlukan kena bangun awal dan sebagainya. Macam Syarul sendiri dulu pernah berada bukan dalam talian secara fizikal dan beralih ke momen dalam talian. Sekarang ni final year, tahun yang terakhir nak kembali balik ke secara fizikal. Jadi apa yang Syarul harapkan? Mungkin rasa resah, gelisah? Dia macam mana? Betul lah. Kalau secara fizikal ni kita akan masuk ke bersiap dan sebagainya sebelum masuk ke kelas. Kalau kelas pukul 8, pukul 7 dah kena bangun, pukul 6.30 dah kena bangun. Jadi bagi saya itu mendisiplinkan saya. Maksudnya waktu saya di tahun pertama, saya lalui satu semester yang macam tu, maksudnya saya boleh bangun pagi. So bila di atas talian ni dia agak sukar. Dia akan melatih kita untuk lebih macam tak apalah, buka je lah, sekadar buka je lah. Bukan pengalaman saya, tapi pengalaman kawan-kawan. Pandai dia cover. Bukan pengalaman saya, kawan saya pandai dia cover. So ni cerita-cerita daripada kawan-kawan lah bila berjumpa. Kawan-kawan Syarul. Berjumpa semula dan bagi saya untuk merasai yang kali terakhir di final year ni, secara fizikal saya amat gembira lah. Sebab apa, lepas ni saya dah boleh jumpa kawan yang daripada first year tu, saya tak tahu apa jadi kat dia. 2 tahun tak berjumpa. Betul. Kemudian tahun yang ketiga ni kita akan berjumpa semula dan ada kelas fizikal dan ada juga yang dah pergi ke latihan industri dah pun. Mungkin itu akan lebih menyeronokkan untuk tahun terakhir kami di kampus. Baik, banyak lagi kita nak korek daripada Syarul dan juga Doktor, tapi kita nak berehat seketika. Kita nak kenal siapa kawan dia yang tak bangun kelas. Kita akan kembali selepas ni dalam Lensa IPT. Assalamualaikum, Dik. Bulan ni ayah hantar duit lambat sikit lah. Cik, saya nak nasi putih keluarga Malaysia satu. Saya pun nak nasi goreng keluarga Malaysia satu. Saya pun nak nasi goreng keluarga Malaysia satu. Menu keluarga Malaysia kini terdapat di Cafe College Community Pasir Salap dengan harga RM3.50 sahaja. Tunggu apa lagi? Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi
menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Pengecualian duty stamp ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama secara peringkat atau tier harga rumah, iaitu bagi rumah berharga RM500,000 dan ke bawah. Insentif pengecualian duty stamp adalah sebanyak 100%. Yang kedua, bagi rumah berharga melebihi RM500,000 sehingga RM1 juta, insentif pengecualian sebanyak 50%. Pengecualian ini adalah bagi perjanjian jual beli yang disempurnakan dalam tempoh mulai 1 Jun 2022 sehingga Disember 2023. Produk-produk barangan yang akan dijualkan sudah tentulah akan ditumpukan pada produk-produk utama, terutama sekali ayam, telur, minyak masak, beras dan beberapa barangan yang tertentu dengan harga yang lebih murah. Kemudian pendekatan kali ini ialah dengan bekerjasama dengan kedai-kedai tertentu. Sama ada kedai-kedai yang besar ataupun juga bagi kawasan-kawasan tertentu mungkin kedai yang lebih kecil, termasuk di kedai-kedai koperasi. Baik, kita dah berkenalan dengan rakan-rakan Syarul tadi yang tak bangun tidur. Jadi kita nak tahu dulu orientasi di UKM sebab katanya bukan di UKM saja tapi IPTA di seluruh Malaysia, IPTA dan IPTA di seluruh Malaysia akan menjemput kembali pelajar-pelajar yang ingin masuki ke IPT, dan juga minggu orientasi adalah minggu yang sangat gembira sebenarnya pada peringkat awal kepada mereka yang ingin masuk ke alam universiti. Jadi minggu orientasi di UKM, mungkin boleh Dr. ceritakan sikit berkenaan dengan minggu apresiasi watan. Okey. Minggu Apresiasi Watan. Nama pun dah wow dah luar biasa. Okey. Sebenarnya minggu orientasi ni orang dengar macam ni ada apa, buli ke apa kan. Ini tak ada Okey, sebab sekarang dah berbeza dah landscape bagaimana cara pengendalian minggu orientasi dan sebagainya. Okey, dahulunya di UKM kita kenali sebagai Minggu Mesra Mahasiswa. Dan kali ini setelah 2 tahun bila kita buat minggu orientasi secara atas talian selama 2 tahun ni. Okey, dan akhirnya kita dapat kembali dan melaksanakan Minggu Apresiasi Watan. Okey, so bila kita lihat tentang nama Minggu Apresiasi Watan ni, sebenarnya kita nak menghargai pelajar-pelajar ni yang hadir ke Universiti Kebangsaan Malaysia, dan yang paling penting untuk bila dah hadir ke UKM ni, mereka merasakan mereka ini adalah merupakan pewaris bangsa, dan kita nak menghargai bagaimana mereka bila dah datang di UKM ni mereka rasa bangga menjadi pelajar-pelajar UKM itu sendiri. Dan saya kira bukan setakat di UKM sahaja, tetapi di seluruh universiti-universiti yang ada juga sedang bergiat usaha untuk memastikan kehadiran pelajar-pelajar baharu ini disambut dengan sempurnanya. Di UKM kita melaksanakan secara begitu mega. Okey, hari ini pun daripada pagi pukul 9 sampai pukul 5.30 petang saya meeting semata-mata untuk
memastikan program kita untuk menyambut pelajar-pelajar ini dirasai dengan begitu wow. Okey. Okey, wow. Kalau saya nak cakap wow ni, macam mana kita nak apresiasi watan ni, sebenarnya di UKM itu sendiri, pertama peringkat pengurusan tertinggi UKM, Pusat Zakat dan juga terutamanya Pusat Had Ehwal Pelajar, kita menyantuni beberapa orang pelajar yang kami kategorikan sebagai B40. Kita nak bantu mereka, yang mana kita akan memberikan sumbangan yuran kemasukan dan juga kita akan pergi jelajah seluruh Pantai Timur. InsyaAllah kita akan cari pelajar-pelajar yang dapat tawaran UKM, kita akan santuni mereka, kita akan bantu mereka proses untuk bagaimana untuk masuk ke Universiti Kebangsaan Malaysia. Dalam masa yang sama, kita dah buat gotong royong besar-besaran. Dan Syarul juga saya lantik sebagai Ketua Pemudahacara, dan hampir 400 pemudahacara yang telah dilantik yang memang kita khaskan untuk bersiap sedia, bersiap siaga untuk menyambut kedatangan adik-adik ini dalam lebih kurang 5,500 pelajar kali ini. Memang luar biasa. Sebelum ni kita ambil dalam 3,500 ke 4,000, tapi kali ini paling mega lah, dalam lebih kurang 5,500. Yang lagi menarik faktor wow-nya bila kita cakap tentang apresiasi watan ini sendiri. Okey, ada fakulti yang buat tema seperti awan dania. Nanti pensyarah-pensyarah akan pakai baju pramugara, ada yang pakai baju pilot, ada yang bertemakan robotik. Okey, dan ada juga yang ada tema mat kilau. Okey, dan yang paling menarik, nantikanlah kita punya pengurusan tertinggi ada filem pendek yang berkisarkan tentang watan itu sendiri. Okey. Itu satu saya dengar pun dah wow dah ni. Tapi mungkin kita boleh pergi ke UKM minggu orientasi nanti. Tapi bila kita cakap berkenaan dengan orientasi ni, kata doktor awal tadi, selalunya orang tu ingat buli kan? Kita nak dengar juga Ketua Pemudahacara Mahasiswa sendiri. Apa antara aktiviti yang akan dijalankan di sana Minggu Apresiasi Watan? Dan apa antara pengisian? Okey, untuk Minggu Apresiasi Watan ni ataupun MAW nama pendeknya, sepanjang minggu ni kita akan lebih kepada nak memudahkan urusan-urusan akademik, PTPTN dan juga kebajikan dan kesihatan pelajar-pelajar. So kita adakan slot bersama dengan pusat tanggungjawab. Pusat tanggungjawab ni adalah PTJ di universiti. Ni pegawai-pegawai yang bertanggungjawab untuk handle, lebih-lebih lagi Pusat Hal Ehwal Pelajar yang akan menguruskan seluruh mahasiswa di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi selain daripada itu, kita juga ada sesi bersama ikon-ikon UKM, iaitu terdiri daripada alumni Universiti Kebangsaan Malaysia. Salah satunya adalah saudara Amir Amri, merupakan pemenang pingat perak di ASEAN University Games AUG baru-baru ini. Kemudian kita juga sedang berusaha untuk menjemput saudari Dabita Sabri, merupakan pelajar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan di Universiti Kebangsaan Malaysia, untuk bersama-sama dengan Minggu Apresiasi Watan ni. Dan selain daripada itu, dari sudut kesukarelawanan pula, kita ada alumni Yayasan Sukarelawan Siswa yang baru-baru ini pergi ke Vietnam, iaitu sahabat saya sendiri, saudari Anis Adiba Izwani. Dan juga untuk di bidang usahawan pula, kita mencuba untuk kita akan menjemput saudara Mary pergi bulat, ataupun founder Bulan Bintang lah. Merupakan alumni Universiti Kebangsaan Malaysia. Selain daripada itu, apa yang lebih menarik lagi, kita akan ada konsert untuk pelajar-pelajar tahun 1 ini, pelajar baru ini, untuk seronok, gembira berada di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan seterusnya kita ada Semarak Sukan. Di Semarak Sukan ini kita akan ada perlawanan antara pelajar tahun 1 dan juga pihak pengurusan, dan Dato' Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor semua akan main bola sepak lah dekat ni Stadium UKM. So itu antara diorang berlatih Orang berlatih. Dah start training dah. Dah 2 bulan dah start training. So itu antara input-input yang berada dalam Minggu Apresiasi Watan ini. So kita bukan nak membuli, kita nak bagi pelajar-pelajar baru ni, adik-adik kami ni rasa gembira, rasakan bahawa UKM ini adalah sebuah keluarga untuk mereka berada di UKM ni dan terus menjadi pewaris watan itu sendiri. InsyaAllah. Terima kasih.
Saya nak tambah sikit, Syairul. Dengan mengambil kira, ialah kita masih lagi ada COVID-19 dan sebagainya, virus masih lagi ada dan sebagainya. Okey, kami di Pusat Hal Ehwal Pelajar juga memudahkan pelajar-pelajar baharu. Yang mana kali ini mereka bila dah dapat sahaja tawaran masuk ke UKM, mereka boleh terus nampak dekat situ, dekat kolej mana dia nak duduk. Okey, jadinya mereka boleh masukkan segala dokumen atas talian dan tak perlu bawa apa-apa butiran, hanya bawa beg baju. Okey, dan bila sampai saja di UKM, dah tahu zon mana, zon 1 ke zon 2, hanya singgah saja di kolej kediaman, ambil kunci, masuk bilik. Mudah. Macam hotel lah. Dah macam hotel lah, doktor. Jadi itu antara kemudahan yang diberikan. Ya, betul. Memang semangat betul ni, persiapan daripada A sampai Z yang diuruskan oleh doktor lagi. Kita nak tanya juga doktor, mungkin kita ada beberapa minit saja lagi. Kita nak tanya harapan doktor dalam Minggu Apresiasi Watan dan juga pelaksanaan PDP secara dalam talian yang akan diadakan nanti. Okey, harapan saya sangat besarlah. Pertama-tamanya, saya sangat-sangat menantikan pelajar-pelajar saya untuk pulang ke kampus. Okey, yang paling utama sekali saya nak masuk dekat dalam bilik kuliah. Okey, dan saya sangat sebenarnya bila kita cakap PDP bukan hanya di bilik kuliah sahaja, tetapi kita nak ajar pelajar-pelajar kita ni ada soft skill dan juga ada nilai tambah dalam kehidupan mereka. Saya tak sabar nak didik pasukan debat saya. Saya tak sabar nak didik anak-anak teater saya, tim tarian saya. Okey, dan juga kita sebenarnya sangat-sangat mengimpikan supaya bila pelajar-pelajar baharu masuk, pelajar-pelajar lama masuk, mereka dapat merasai yang suasana kampus yang sebenar yang telah lama kita tinggalkan hampir 2 tahun. Dan menjelang kepada Minggu Apresiasi Watan ini, saya memang mengharapkan supaya kedatangan pelajar-pelajar baharu di UKM akan merasa bahagia dan rasa macam bila masuk tu dah tak nak fikir dah tentang yang lain dan seronoknya berada di UKM. Baik, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Mungkin Syarul ada sedikit lagi secara ringkas apa antara harapan Syarul pula. Ya, harapan saya dia ringkas ya. Saya nak berjumpa semula dengan kawan-kawan saya yang lama dah kita tak berjumpa. Girlfriend? Bukan. Jujurlah. Jujur kita je. Tapi rakan-rakan yang sebenarnya 2 tahun ni saya jarang berjumpa dengan rakan fakulti sendiri. Sekarang ni banyak beraktiviti pun bantu di MAW ni pun banyaknya dengan fakulti-fakulti lain. So saya nak berjumpa semula dengan kawan-kawan saya yang waktu saya tahun 1 tu. Kemudian saya mengharapkan pelajar-pelajar tahun 1 ini dapat merasakan cinta dan semangat di Universiti Kebangsaan Malaysia ini, sebab saya daripada tahun pertama di Universiti Kebangsaan Malaysia ni saya dah rasa sayang cinta akan universiti ini melalui minggu sebelum ni, Minggu Mesra Mahasiswa, kemudian sekarang ni MAW Minggu Apresiasi Watan. So saya mengharapkan itu yang mereka dapat rasakan dengan apa yang usaha kami dan juga usaha daripada pihak Hal Ehwal Pelajar dan universiti sendiri untuk buat untuk mereka. Baik, terima kasih. Semoga Syarul menjumpa cintanya. Dapat merasakan cintanya di UKM. Dapat dah. Okay. Terima kasih kita ingin ucapkan. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Dr. Ahmad Firdaus Arham, Timbalan Pengarah Kepimpinan Hal Ehwal Pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan juga Saudara Syarul Amin Ismail, Ketua Pemuda Acara UKM sesi 2022-2023 kerana sudi bersama kita pada hari ini bercakap berkenaan dengan PDP pasca pandemik dan juga Minggu Apresiasi Watan yang akan dijalankan nanti. Semoga berjaya dan semoga ia berhasil, semoga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Kepada penonton Lensa IPT, terus menonton Lensa IPT setiap hari Jumaat jam 9 malam dan ikuti perkembangan kami di Instagram dan juga di Facebook Lensa IPT untuk tahu segala perkembangan yang kami akan bawakan kepada anda. Ingatlah, sebenarnya kehidupan itu adalah perjuangan. Ilmu yang kita dapat pula merupakan anugerah terindah daripada Tuhan. Jadi gunakan sebaiknya untuk kelangsungan diri, bangsa dan negara. Saya Syarul Islam dan saya IPT. Kita berjumpa lagi. Sendiri dan sepi, cuba untuk sembunyi rasa ini.